Jadi dia kat nama dia kata orang dalam ni sekira wakaf dia di sisi hafs ini hidup, kalau wasal tak ada lah macam tu. Nama dia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan li hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمنا من علمك يا عليم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan daripada suratul Ahzab. Ya, kupasan Syekhuna Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama Syria yang sangat berkaliber, ya, yang moga-moga beliau dirahmati Allah Taala, dan moga-moga ilmu yang kita perolehi daripada tulisan Tafsir Munir ini, Tafsirul Munir, memberikan panduan, pencerahan kepada kita bersama. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung kepada ayat 63 hingga 68 insya-Allah. Pagi ini kita akan baca ayat 63 hingga 68, dan seperti mana biasalah tuan-tuan boleh rujuk mushaf, boleh tengok terjemahan, ya, mudah-mudahan insya-Allah ada kebaikan dan manfaat serta ilmu yang luas yang boleh kita pelajari pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah Qul innama 'ilmuha 'indallah وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita tengok dulu terjemahan ayatnya. Manusia bertanya kepadamu ya Muhammad SAW tentang hari kiamat, as-sa'ah. Ya, katakan ilmu tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau mungkin sahaja hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Tayyib. Kemudian ayat 64. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yakni api neraka. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, khalidina fiha abada. Orang kafir kekal selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat perlindungan dan pertolongan. Al-Mughith, An-Nasir. Tuan-tuan, tak adalah masa tu. Tak ada pertolongan, tak ada bantuan kepada orang kafir. Pada hari ketika wajah mereka dibalik-balikkan ke dalam neraka. Ya. Ini kejadian dalam azab api neraka. Mereka berkata dengan penuh penyesalan, tuan-tuan, kalaulah dahulu kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Masa tu dah menyesallah, penyesalan yang tiada gunanya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu pemimpin dan pembesar ni membawa kesesatan, menyesatkan kami ke jalan yang benar. Maka mereka berdoa dengan Tuhan, doa yang tak ada manfaat dalam masa itu. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka, yakni al-kubara, as-sadat wal-kubara, sadatana wa kubara'ana, pemimpin dan pembesar kami itu, ya Allah, timpakan kepada mereka azab 2 kali ganda dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang besar. Tuan-tuan, alhamdulillah. Kita akan lihat tuan-tuan apakah pandangan para mufassirun, para ulama tafsir mengenai ayat-ayat yang mulia ini, tuan-tuan. Maka kita perhatikan dari sudut al-balaghah, nilai kesusteraan yang begitu tinggi, tuan-tuan, dalam Quran. Ketika mana orang kafir berkata, yaqulun ya laitana, alangkah baiknya, tuan-tuan ya. Maka di sini alangkah, tuan-tuan, dah tak ada alangkah dah, dah tak salah langkah dah. Ya, ketika itu perkataan itu disebut sebagai tahassur wa tafajju'. Ya, berharap agar balik ke dunia mengikut pemimpin yang betul, mengikut panduan para ulama, ya, tidak mengikut pemimpin yang menyesatkan mereka. Tapi benda tu dah tak boleh ghostan, tuan-tuan. Itu penyesalan yang disebutkan tahassur dalam bahasa, dalam istilah balaghahnya. Dan tuan-tuan, di mana juga Quran dengan bahasa yang cukup indah yang kita baca tadi, tuan-tuan, kalau disebut tadi sa'ira, nasira, kabira, tuan-tuan ya, ini semua bahasa-bahasa Quran yang begitu menarik perhatian, tuan-tuan ya. Dan kalau dia gunakan juga bahasa ya laitana, alangkah baiknya kami, ya itu disebut sebagai
litambih tuan-tuan, sebagai ya tambih peringatan lah, ataupun penyesalan jugalah maksudnya. Tayyib, qala al-munasabah. Tuan-tuan al-munasabah, apakah dia kaitan ayat 63 ini sehingga 68 dan ayat-ayat yang sebelumnya tuan-tuan, di mana semalam telah kita bicarakan tentang al-fi'atus thalath. Ada 3 kelompok manusia di dunia ini yang selalu buat kacau tuan-tuan. Al-idha, mengacau Allah, mengganggu Nabi SAW, mengganggu umat Islam. 3 kumpulan. 1, musyrikin. Okey, musyrikin dengan mulut celupa dia tuan-tuan, dan kemudian termasuk juga tuan-tuan di kalangan al-mujahirin, orang yang tuan-tuan yang ketara, ya, yang nyata menzahirkan kebenciannya kepada orang Islam tuan-tuan, dan juga al-munafiqin, orang munafik yang menyelinap, yang sentiasa berada dalam mana-mana masyarakat tuan-tuan. Ada, na'udzubillah min zalik, kumpulan-kumpulan munafik yang menzahirkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufurannya tuan-tuan. Ini 3 kumpulan yang telah kita bincangkan semalam, yang selalu dan sentiasa berterusan melakukan kerosakan di muka bumi ini tuan-tuan. Taib, kita tengok tafsiran ayat. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Taib, tuan-tuan, disebutkan manusia ramai yang bertanya, bilakah mulanya lockdown? Tak, lockdown esok lah. Manusia ramai yang bertanya tuan-tuan, bilakah tarikh kiamat? Tuan-tuan maka tarikh kiamat ini tuan-tuan pernah dikemukakan bukan di kalangan orang kafir ya tuan-tuan. Ya, bukan orang musyrikin je tanya provok Nabi SAW. Tetapi kalangan sahabat pun ada tanya. Nak tahu bona bila berlakunya kiamat. Bukan sahaja di kalangan orang musyrikin saja tuan-tuan. Tetapi jawapannya jelas, innama ilmuha indallah. Tarikh kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin tanya tuan-tuan dengan tujuan nak istihza, nak mempersendakan Nabi SAW. Yolah, ni ada kiamat, kita mati-matilah, jadi tanah habislah, settle lah. Jadi dunia ni lah segala-gala. Ini orang kafir tuan-tuan, orang penyembah berhala, orang yang mensyirikkan Allah. Itulah pegangan mereka. Akhirat tak ada tuan-tuan ya. Cuma agaknya dalam agama-agama Buddha, penjelmaan semula itu mungkin adalah konsep-konsep tuan-tuan, tapi secara penuhnya mereka tidak beriman, tak percaya dengan kiamat ini. Sebab tu dia segala-gala dunia ni lah. Tuan-tuan, itu kumpulan yang pertama, musyrikin. Orang munafikin pun tanya juga, saja nak menyusahkan Nabi. Munafik tuan-tuan, nak menyomakkan kepada Nabi, nak menyakiti Nabi SAW. Kadang-kadang kejap tanya, kejap jangan tanya tuan-tuan, kejap kan WhatsApp, bila kiamat. Ini orang munafik. Yahudi tuan-tuan nak try, nak uji Nabi, imtihanan wa ikhtibara. Nak menguji Nabi ni. Kalau dia Nabi, dia mesti tahu punya. Jadi kalau dia tak tahu, dia bukan Nabi lah. Tuan-tuan, ini 3 kumpulan tuan-tuan yang bertanya dengan semuanya niat busuk, niat buruk tentang tarikh bila berlakunya as-sa'ah, al-qiyamah, yaumuz zalzalah, al-jathiyah dan sebagainya tuan. Pelbagai nama-nama kiamat yang kita baca dalam Al-Quranul Karim menggambarkan ngeri, menggambarkan dahsyatnya hari tersebut tuan-tuan. Ya. Taib, saya sebut tadi bahawa ada juga soalan daripada sahabat. Tuan-tuan kan baru ni kita daurah dengan Nahdlatul Ulama, hadis tentang riwayat Sayyidina Anas bahawa ada sahabat tanya mata sa'ah, bila kiamat? Maka Nabi tak jawab tarikh kiamat sebab secara umumnya Nabi SAW tak boleh beritahu. Maka tuan-tuan, ketika itu Nabi tak jawab tarikh, Nabi tanya ma'adattalaha. Kau tanya kiamat ni kau dah bersedia ke belum? Macam yo-yo kau steady macam dah bersedia sangat dah jumpa Tuhan ni, dah nak bertemu Allah Taala, dah bersedia ke belum? Nabi bukan bagi tarikh, Nabi tanya persediaan tuan-tuan. Itu kebijaksanaan Nabi SAW. Tuan-tuan, dia palingkan soalan tuan-tuan kepada benda yang lebih penting. Persediaan itu yang lebih penting. Tarikh itu tuan-tuan kita memang tak tahu. Tuan-tuan ini tentang persoalan tentang kiamat. Sahabat ni jawab pun tuan, Rasulullah, saya ni tak adalah banyak sembahyang sunat tau. Saya pun tak adalah banyak puasa sunat tau. Puasa 6 pun tak siap lagi ni. Saya pun tak adalah banyak sedekah dah. Tapi kata sahabat ni tuan, persediaan dia untuk bertemu Allah, untuk menghadapi hari kiamat ialah tuan-tuan dengan mahabbatullahi wa rasuluh, dengan mencintai Allah
dan mencintai Rasul, maka Nabi SAW memberikan jawapan, anta ma'a man ahbabta, kamu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang kamu kasih, yang kamu sayang. Tuan-tuan, di sini dalil kita kepentingan kewajipan mahabbah, mencintai Allah dan Rasul, walaupun banyak bondo yang kita belum buat, banyak sunnah yang kita belum sempurnakan, tetapi dalam hati kita, perasaan kita tetap meletakkan kesempurnaan itu hanya pada perintah Allah, dan kesempurnaan itu ialah pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belum sempat nak buat, tapi dalam hati itu adalah niat nak buat, tuan-tuan, ya. Perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan. Ya, maka ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu untuk Nabi jawab soalan-soalan tadi itu bila kiamat, bila tarikh kiamat. Maka tarikh kiamat itu tidak diketahui, ya, melainkan tuan-tuan Allah sahaja. Malaikat pun tak tahu, Nabi yang diutuskan pun tak tahu. Allah wahdahu la syarikalah, Allah sahaja yang tahu, yang mengetahui bila tarikh kiamat. Dan kita tengok kajian barat, dia pun main hantam ni, tuan-tuan. Dia tengok macam planet ni macam nak gerhana ke apa benda, macam nak accident dia, tuan-tuan. Dia khabar kiamat tarikh-tarikh sekian. Tapi semua telahan mereka, tuan-tuan, memang tak betul, tak berjaya, pembongak nama, tuan-tuan. Ya. Tayyib. Qala, Allah menafikan, tuan-tuan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Kan? Dan kiamat itu sebenarnya yang pentingnya dekat. Tuan-tuan, kiamat semakin dekat. Kan? Tuan-tuan, COVID ni pun mungkin mengkhabarkan kita petunjuk-petunjuk asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kan, tuan-tuan, kan? Maka ini perkara yang ghaibiyat, ini perkara yang sam'iyat, yang wajib kita imani, tuan-tuan. Maka Quran menyokong dengan ayat-ayat yang lain. Dalam suratul Qamar, Allah sebut iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ya, kiamat itu dekat, as-sa'ah, dan bulan dah terbelah. Terbelah bulan ni masa hayat Nabi SAW sebagai tanda mukjizat, menjawab cabaran orang kafir agar baginda membelah bulan, tuan-tuan. Jadi zaman Nabi itu, Nabi bangkit itu, tuan-tuan, memang tanda dah kiamat, dah roket kiamat lah. Tuan-tuan, taib. Dalil daripada suratul Anbiya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia cuai dan lalai, leko, tuan-tuan, sedangkan kiamat semakin dekat dengan mereka. Dalam surah An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jilu, pasti datang kiamat, kau janganlah nak minta copekkan, benda tu pasti berlaku. Ya, apa yang Allah putuskan itu mesti tepat, tuan-tuan, ya. Tak payah nak gelojoh. Dan dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahawa bu'ithtu was-sa'atu kahatain. Nabi tunjukkan macam mana, tuan-tuan, sababah dengan wusta. Aku dibangkitkan, Nabi bangkit, tuan-tuan, sebagai Nabi, dengan kiamat tu macam ni. Nabi tunjukkan jari sababah, jari telunjuk dengan jari tengah. Maknanya tunjuk dengan tengah kan sebelah-sebelah berjiran. Nabi bangkit ketika kiamat okey. Ini, tuan-tuan, dari sudut hampirnya waktu kiamat, tuan-tuan, berlakunya kiamat. Ini sebagai ancaman, kata Syekh Wahbah di sini, tahdid, ancaman kepada orang yang isti'jal. Isti'jal ni gelojoh, nak copek je. Bukan beramal pun, tanya saja ni nyakitkan hati Nabi, tak beriman dengan kiamat, tanya kalau kiamat tak berlaku kenapa ni, belum pun dah lama tunggu tak berlaku. Ini tuan isti'jal nama dia. Dan sebagai kecaman kepada orang yang tanya-tanya ni bukan nak beramal, tanya-tanya saja, tuan-tuan. Ini, ya, maka kalimah qarib, tuan-tuan, disebutkan di sini memang tuan-tuan sangat dekat. Cuma saya nak sebutkan ada juga pandangan ulama yang mengatakan Nabi tahu tarikh kiamat berdasarkan dalam suratul Jin. Tuan-tuan, sebab tu dalam suratul Jin, kalau kita perhatikan ayat 26 dan 27, tuan-tuan, ayat 27 tu disebut illa manirtada mir rasul. Ayat itu sebagai dalil bahawa Nabi SAW tahu tarikh kiamat, tetapi baginda tidak dibenarkan untuk menyampaikannya. Itu dalam suratul Jin. Kalau boleh saya tengok sekejap, tuan-tuan, disebutkan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tu maha mengetahui segala yang ghaib, dan Allah Ta'ala tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang yang ghaib itu. Termasuk ghaib itu tarikh kiamat. 26 dengan 27. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu, termasuk yang tarikh kiamat ni lah, tuan. Cuma ayat 27 suratul Jin, tuan-tuan, ayat 27 Allah sebut ada pengecualian illa manirtada mir rasul, kecuali kepada rasul yang diredainya. Maknanya rasul itu yang paling Allah redha Nabi Muhammad SAW.
Nabi mengetahui tarikh bilakah berlakunya kiamat berdasarkan suratul Jin ayat 26 dengan 27. Boleh tuan-tuan, tapi secara umumnya memang hadis tadi menyebut seorang nabi pun tak tahu, seorang malaikat pun tak tahu bilakah tarikhnya berlakunya kiamat. Cuma itu bukanlah satu benda yang sepakat, sehingga dalam suratul Jin tuan-tuan yang kita baca tadi, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah yang mengetahui segala-galanya tuan-tuan, ghaibnya, tetapi dan Allah tak akan tunjukkan perkara ghaib itu kepada sesiapa illa man irtada mir rasul, kecuali sesiapa yang Allah redha di kalangan rasul. Maka tuan-tuan, Allah mengkhabarkan bilakah kiamat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, okey. Kemudian tuan-tuan, ragam manusia, naudzubillah min dzalik tuan-tuan, ketika kiamat nanti kita semua akan menghadapi perkara yang sama tuan-tuan. Kita akan berhimpun pada mahsyar yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kau tanya-tanya kiamat, kau siaplah kau esok. Allah sediakan bagi orang kafir ini tuan-tuan, Allah laknat mereka, Allah sediakan kepada mereka azab yang pedih, api yang menyala-nyala, api neraka lah, as-sa'ir. Tuan-tuan, jadi laknat ni apa? Laknat ni tuan-tuan dari sudut bahasanya disebut juga tuan-tuan, laknat ni jauh dan terusir daripada rahmat Allah. Jauh dan terusir daripada rahmat Allah. Ini bahayalah orang yang dilaknat. Tuan-tuan ni dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Rasul. Terutama orang kafir ini jelas dilaknat tuan-tuan ni, mal'unin. Semalam kita baca munafikin kan, Allah sebut mal'unina aynama suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Tuan-tuan, orang munafik itu pun terlaknat, mendapat laknat Allah Taala. Jadi kalau dapat laknat tuan-tuan, memang habislah gitu. Naudzubillah min zalik. Ya, laknat ni benda yang patut kita takut. Tuan-tuan, takut kita bimbang tuan-tuan, kalau kita melakukan sesuatu perkara yang mengundang kepada bala dan laknat Allah, kita jauh daripada Allah Taala tuan-tuan, kita tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Qala, tuan-tuan, orang kafir ni kekal dalam neraka. Tak ada wali, tak ada nasir. Tak ada yang boleh membantu dah. Tak ada tuan-tuan yang boleh menolong. Tak ada al-mughith. Tuan-tuan, al-mughith, tak ada yang boleh membantu. Al-mu'in, tuan-tuan, yang menyelamatkan. Tak ada. Dekat dunia dulu kau handal kan. Kau guna pengaruh kau, kau guna kuasa kau, kau gunakan keluarga kau, harta kau, semualah. Kat dunia dulu, ya betul orang kafir. Tapi nanti di hari akhirat, maka dia akan kekal tanpa sebarang wali, tanpa sebarang nasir yang mampu membantu mereka, menyelamatkan mereka daripada azab as-sa'ir tadi. Maka kekallah mereka tuan-tuan dalam azab api neraka. Ini orang kafir. Allah ceritakan lagi tuan-tuan, Allah detailkan lagi keadaan azab untuk orang kafir. Macam mana tuan? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ya, ketika mana tuan-tuan, muka dia tu dibolak-balikkan macam sati, masak sati macam panggang tuan-tuan, nak bagi masak semua kan. Dah masak yang muka pusingkan belakang tuan-tuan itu muka orang kafir nanti naudzubillah dalam neraka dibolak-balikkan. Tuan-tuan, pastikan semua terbakar seperti daging salai, daging bakar, yushwa tuan-tuan, laham mashwi ni daging bakar lah, daging salai tuan-tuan. Macam itulah konon salai esok dalam azab dalam api neraka kepada orang yang ingkar, kepada yang menentang, kepada orang kafir tuan-tuan, orang munafik tuan-tuan dibakar dalam api esok, bukan bakar sikit-sikit, rata semua kono. Dia terbalik-terbalik lah. Maka ketika itu dengan penuh pengharapan lah konon-konon tuan-tuan mengharap, ya laitana law kunna fid darid dunya, wahai Allah, hai dulu kenapa lah kita kat dunia dulu, ya, kenapa kita tak taat Allah, kenapa kita tak taat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tak beriman, kenapa tak ikut nasihat ulama yang merupakan pewaris Nabi, meneruskan kesinambungan dakwah Nabi SAW, mengajak kita beriman, kenapa tak diikut? Ini kata orang kafir tuan-tuan. Kalau kita ikut, kita akan berjaya seperti mana orang beriman yang berjaya. Orang beriman tak masuk neraka, orang beriman dah masuk syurga. Tuan-tuan kan? Ini tuan-tuan, ayat ini ada kaitan dengan suratul Furqan dan dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Furqan tuan-tuan, Allah menyebutkan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi,
yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Tuan-tuan dalam surah Al-Furqan ya disebutkan begitu. Hari yang di mana orang kafir tuan-tuan dia gigit, tuan-tuan gigit tangan dia. Macam mana? Menggigit tangan ni tuan-tuan tanda menyesal. Kau gigit lah bukan gigit, tapi masa tu dah tak dapat nak nolong dah. Ya tuan-tuan, ketika itu orang kafir tuan-tuan, orang zalim ni sebesar-besar zalim lah syirik. Orang kafir lah. Tuan-tuan, ketika itu dia gigit tangan dia tuan-tuan. Ya, dia cakap apa? Ya, dia kata ya laitani, alangkah eloknya dulu kat dunia ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Aku ikut jalan Rasul. Aku ikut manhaj sunnah panduan Rasul. Kenapa aku tak ikut? Ini tuan-tuan pengakuan orang kafir ketika itu, ya. Tapi tuan-tuan apa yang dia buat? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Itu sambungan ayat tuan-tuan suratul Furqan. Tuan-tuan sambungan ayat tu. Dia kata apa? Kenapa aku ikut dia? Ikut pemimpin, ikut orang sesat. Tuan-tuan, ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baik aku tak berkawan dengan dia dulu. Alangkah elok aku tak kenal dia dulu. Dia bawa aku ke neraka sekarang. Itu penyesalan orang kafir. Ini disebut juga tuan-tuan oleh Sayyidina Imam Ibn Kathir. Tuan-tuan, ayat ni katanya turun kepada geng-geng pembesar-pembesar Quraisy tuan-tuan. Antaranya Umayyah bin Khalaf. Antaranya tuan-tuan saudara dia Ubay bin Khalaf. Ini geng-geng anak Khalaf ni tuan. Memang banyak buat masalah tuan-tuan kepada Nabi SAW pada Islam. Maka nanti mereka lah orang yang paling menyesal. Tapi penyesalan masa tu tak ada guna dah. Okey, taib. Kemudian ayat itu juga disokong daripada suratul Hijr. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Tuan-tuan, orang kafir berangan. Tuan-tuan, kalaulah dia dulu Islam. Kalaulah dia dulu mengikut apa nasihat yang baik, iman, beramal soleh, alangkah itu yang sepatutnya dipegang tuan-tuan. Tapi ketika itu tuan-tuan tiada lagi penyesalan, tiada gunanya penyesalan, maka kekallah orang kafir dalam neraka. Tuan-tuan sekalian, saya nak tambah sikit pada ayat Al-Hijr itu, ayat 15 itu tuan-tuan, bukan ayat 2 ayat 2 suratul Hijr tuan-tuan. Dia cerita, saya cek pada FB Sahah malam tadi, saya masa ceramah di Isra Mi'raj baru ni, Haji Rahman ada rasanya dekat Rasah Kemayan, Masjid Nurul Ihsan, ya, ketika mana ayat ini tuan-tuan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat ni cerita ada disampaikan oleh Syekhuna Al-Allamah Prof tuan-tuan Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Buti tuan-tuan dalam satu kuliah beliau dia katakan cerita wali, cerita tentang 3 wali Allah Taala. Tuan-tuan, bukan 3 wali, cerita tentang karamatul awliya dan berhati-hati jangan menghina di kalangan ulama dan awliya. Apa cerita dia tuan? Cerita dia ketika mana zaman itu ada seorang wali besar namanya Imam Yusuf Al-Hamazani. Tuan-tuan, Sayyidi Yusuf Al-Hamazani seorang ulama yang mempunyai karamah yang luar biasa kerana ketaatannya kepada Allah, kerana terikatnya dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Imam Yusuf Al-Hamazani dia seorang yang menjadi contoh ikutan, panduan ketika itu tuan-tuan. Cerita dia sebelum saya sampai kepada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, cerita dia tuan-tuan di mana 3 orang kawan ni nak berkunjung, nak berziarah jumpa Imam Yusuf Hamazani. 3 orang dia masukkan itu, iaitu yang pertama namanya Ibnu Asrun, yang kedua Saqa, yang ketiga Abdul Qadir. 3 orang ni tuan-tuan nak jumpa Imam Yusuf Hamazani, seorang wali besar di zaman itu tuan-tuan, dengan niat dan hasrat masing-masing. Datang si Ibnu Asrun, dia kata dia nak jumpa Imam Yusuf itu, Imam Yusuf Hamazani, kerana dia tahu dia mustajab doa, dia nak minta dia doakan bisnes dan maju, meletup. Maka tuan-tuan, itu niat Ibnu Asrun, seorang tuan-tuan jutawan, dan dia memang menguruskan zakat, dia menguruskan harta tuan-tuan, dan dia memang jadi pengurus Baitul Mal yang berjaya lah, Ibnu Asrun. Yang kedua namanya Saqa. Dalam Saqa ni lah yang cerita ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Saqa tuan-tuan.
Yang ketiga Abdul Qadir, yang tuan-tuan kenal Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saqar tadi tuan-tuan jumpa untuk menguji Imam Yusuf Hamazani. Saqar kata dia tak percaya wali-wali ni dah. Tak ada dah, bongak je kata dia kan. Mana ada karamah-karamah ni? Dia tak percaya untuk menafikan kewalian karamatul awliya. Ini Saqar. Saqar kata dia nak jumpa dia kan, dia nak test dia. Dia pandai ke tak pandai? Tahu tak? Sebab Saqar ni mufti. Saqar ni ulama syariah tuan-tuan yang handal lah buat hukum makam ni. Maka tuan-tuan, yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jilani kata kita jumpa nak tabarruk, mengambil keberkatan guru, mengambil nasihat daripada syekh, bukan tujuan kita nak menguji ke apa dah. Maka ketiga-tiga tuan pergilah ke rumah Imam Yusuf Al-Hamazani radhiyallahu an. Sampai ke rumah tuan-tuan, maka ini memang Allah nyatakan, tuan-tuan, Allah zahirkan karamah dia. Maka kata Imam Yusuf Hamazani, Ibnu Asrun, kau memang esok jadi berjaya bisnes kau. Dia tak cakap pun lagi tuan. Ketiga-tiga ni datang tanpa lagi berceritakan hasrat mereka datang berkunjung, berziarah kepada Imam Yusuf. Maka kata Imam Yusuf Hamazani, kamu Ibnu Asrun, kamu akan jadi seorang peniaga yang berjaya. Settle. Tuan-tuan, kamu Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu akan jadi ketua wali nanti. Betul tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, yang sangkut ni, berada Saqar ni sangkut tuan. Dia bersaqar. Saqar ni tuan-tuan, dia mufti. Dia qadi. Dia seorang ulama yang hebat. Pengaruh ramai. Ramai pengikut dia tuan. Tetapi dia ni menolak ataupun memperlekehkan, mempersendakan karamah awliya. Tuan-tuan, menyebabkan ketika itu tuan-tuan dia kata, belum sempat Saqar berkata tentang apa dia nak test, nak uji Imam Yusuf Hamazani, Imam Yusuf dah jawab soalan-soalan dia. Soalan kau pertama, jawapan dia ni. Soalan kau yang kedua, ini tuan-tuan firasatul awliya, firasat, basirah, pandangan mata hati yang mengetahui soalan-soalan yang bakal dikemukakan, dia dah siap jawab dah tuan-tuan. Okey, settle yang itulah. Kemudian tuan-tuan, kata Imam Yusuf, wahai Saqar, aku tengok kat muka kau ni, kau akan akan menghadapi sesuatu kesukaran dalam perjalanan hidup kau. Kau nanti hidup kau, ujung kau tak cantik lah, su'ul khatimah. Apa yang berlaku tuan-tuan kepada Saqar ni? Ya, dia dihantar oleh kerajaan pergi ke Rom. Tuan-tuan ni ada satu seminar delegasi begitulah, perbincangan merentas agama ke begitu tuan-tuan. Dia pergi ke Rom tuan-tuan, tapi dia berkonan dengan anak dara orang Kristian tu, dan dia sanggup murtad untuk kahwin dengan orang Rom tersebut. Tuan-tuan, akhirnya orang Arab tuan-tuan yang pergi, orang Baghdad yang pergi ke Rom, dia tengok dekat tepi-tepi jalan tu ada seorang minta sedekah, kutip sampah, makan sampah kotor. Maka orang kata, orang Arab dia kata, tuan, bukan ke Tan Sri ni ke, Tan Sri Saqar ke, Datuk Sri ke, Syekh ke, Syekh Saqar dulu ke, yang mufti kerajaan Baghdad? Bukan. Dia tuan-tuan, dia betul dia. Kenapa tadi? Dia akhirnya tuan-tuan hidupnya hina tuan-tuan, dan dia baca, dia kata, aku dah tak ingat fatwa, aku tak tahu hadis, aku tak belajar tafsir. Yang dia ingat ialah ayat ini, Suratul Hijr ayat 2. Alangkah baiknya kalau orang kafir itu beriman. Alangkah baiknya, itu je ayat yang dia boleh ingat tuan-tuan, menandakan penyesalan dia tuan-tuan. Ini sebagai mesej kepada kita, berhati-hati terhadap para ulama, para awliya. Semalam saya tengok tuan-tuan dalam Facebook lah, orang kurang ajar, dia mendoakan laknat untuk Syekh Nuruddin, tapi laknat tu akan balik kepada dia balik yang menuduh tu. Syekh Nuruddin dia tegur sikit, kalau anak-anak belajar Madinah, berhati-hati. Universiti Madinah ni kena tengok elok. Memang dia free, memang ada kelebihan, doket Masjid Nabi, banyaklah kelebihan dia. Tapi kalau tak betul-betul esok kau bawa jadi Wahabi kat Malaysia. Itu Syekh tegur dalam video dia, dalam ceramah dia. Oh, brother ni tuan-tuan koyak macam yang Yahudi pula dia kan. Dia kata Allah akan melaknat Syekh Nuruddin kerana berkata demikian. Apa yang kau nak doakan laknat untuk Syekh kau? Kan tuan-tuan. Ini saya katakan laknat tu akan balik kepada orang yang mencaci ulama, mencaci para awliya illahi salihin. Jadi tuan-tuan, itu sedikit tambahan untuk bercerita tentang bahawa nanti penyesalan di hari kiamat tak boleh nak ghostan dah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, mereka menyesal kerana taklid. Taklid apa? Ikut buta. Tuan-tuan mengikut, orang sebut membabi buta tuan-tuan. Ikut ambil patung, sombah, sujud kepada ni, ambil colok, ambil, ikut ini tuan-tuan menyesal. Orang kafir menyesal tuan, maka mereka kata apa? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila.
Tuan-tuan, mereka menyesal. Kenapa? Dulu kat dunia dulu, kata orang kafir ni, kita dicampakkan ke dalam api neraka ni sebab dulu ya Allah, kami ni kekal mengikut syirik, mengikut perkara yang kekufur. Kenapa? Yang bawa kami ni semua ni adalah brother-brothernya. Datuknya, Tan Sri-nya, orangnya, sekian-sekian dia sebut lah. Tuan-tuan, pembesar-pembesar Quraisy lah contohnya tadi. Tuan, maka inilah mereka ni yang merosakkan kami. Mereka lah yang meracuni pemikiran kami agar tidak mengikut Nabi SAW, agar tidak mengikut para ulama. Tuan-tuan, ini dia tuan-tuan yang berlaku. Kami tak ikut Nabi, kami tak ikut Rasul, kami ikut sadatana wa kubara'ana. Kami ingat, kata orang kafir tuan, kami ingat dia betul. Yalah, nampak dia kaya, berpengaruh, nampak dia pidato sedap, ceramah power. Kita ingat dia betul. Oh, tapi ya Allah, kami dah salah pilih rupanya. Dia orang ini, siapa tadi? Sadatana wa kubara'ana, tuan. Dia orang inilah yang menyesatkan jalan kami. Mereka bawa kami kepada jalan yang sengsara, kepada syirik, kepada perkara bid'ah, kepada perkara khurafah, kepada perkara yang sia-sia. Ini tuan-tuan, pemimpin-pemimpin. Siapakah yang dikatakan sadatana wa kubara'ana, tuan? Kata ulama tafsir, antara yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, tuan-tuan, di sini dia kata apa? Sadah tu memang pemimpin lah, yang ada kuasa politik, tu namanya sadatana. Tuan-tuan, sayyid, tuan-tuan, tuan. Tuan-tuan, itu kuasa politik. Satu. Tuan-tuan jangan lupa, tuan, kubara'ana. Adapun kubara'ana tadi itu merujuk kepada masyikhah. Syekh-syekh, ulama'-ulama' pun tuan-tuan boleh seret kita, bawa kita kepada kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Faham? Tuan-tuan, jadi dua ayat ini tuan-tuan yang membawa kesesatan di dunia ini dua punca. Satu, bidang politik. Yang kedua tuan, tidak boleh dinafikan, iaitu kubara, tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh agama, dia juga tuan-tuan boleh bawa kita kepada benda yang salah. Disebutkan masyikhah, kepimpinan, orang yang berebut-rebut nak kejar jawatan, tuan-tuan, nak berebut-rebut nak menampilkan kehebatan, berebut-rebut nak menonjolkan diri, dia yang hebat, ustaz lain tak guna, dia yang power, orang lain tak boleh pakai, sanad dia sampai, sanad lain terputus, tuan-tuan. Ini dia kubara, masyikhah, syekh-syekh tuan-tuan, yang ingin mengumpulkan pengaruh, nak meramaikan pengaruh dia tuan-tuan, agar orang lain tak payah, tak ada tempat dalam medan kuliah, di masjid, apa tak ada. Dia seorang je nak tapau semua. Dia seorang yang betul. Ustaz-ustaz lain semua tak betul. Orang lain semua Wahabi, semua Syiah. Baik kata dia tuan. Ini juga berlaku. Maka kita kalau mengikut ulama'-ulama' tuan-tuan, ustaz-ustaz yang begitulah pemikiran dia, kita kena berhati-hati jugalah. Supaya pun tuan, kita tak disesatkan dengan pemikiran tuan-tuan ulama' yang kononnya ulama' tetapi tidak mengikut acuan dan panduan Nabi SAW. Maka perkataan sadatana tadi itu merujuk kepada pemimpin dari sudut pentadbiran politik. Kubara'ana pula merujuk kepada orang yang berpengetahuan agama, tapi tuan, dia bawa kita jalan yang salah. Itu dia tuan-tuan. Ya, mereka pemimpin tadi, ulama' tadi, rupanya dia bukan bawa kita kepada Allah Ta'ala, dia bawa kepada diri dia. Bukan nak memperkenalkan Rasul, memperkenalkan diri dia pula dah. Dia hebat, dia baik, dia terror, dia segala-gala dia. Orang belajar nak kena Nabi, bukan kena kau dah. Tuan-tuan kan, ini juga tuan-tuan yang berlaku. Ya, yang berlaku, mengapa Allah mengingatkan kita kena berhati-hati, jangan jadi macam orang kafir tuan-tuan, yang mengikut sadah, pemimpin-pemimpin, yang mengikut kubara, ulama'-ulama', tetapi malangnya pilihan mereka tu salah. Jadi dalam memilih guru, ini tuan-tuan, maka di sini mengingatkan kita kriteria, muwasafat, ciri-ciri mursyid, ciri-ciri guru. Maka diingatkan, jangan sebarang-barang memilih. Jangan tengok mentang-mentang masuk TV, keluar TV tak berhenti-henti, kita ambil yang itulah. Kita tengok yang mana yang glamour. Laisa kullu ma yalma'u dhahaba. Tak semua yang bersinar tuan, yang berkolip-kolip tu ameh, kadang-kadang palsu. Tak mesti dia tu glamour, dia masyhur tuan-tuan, dia betul. Tak mesti begitu kaedah dia. Ya tuan-tuan, maka pemilihan guru kena minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma yassirli jalisan salihah. Moga dapat guru mursyid yang memimpin kita, membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Tayyib. Kemudian Allah menggambarkan lagi tuan-tuan. Ya, Allah menggambarkan dah
kiamat dalam neraka sama-sama dia nampak bos saya dulu. Oh, dia lah ni bawa aku pergi sembah patung. Dia lah lekorkan aku jangan semayang. Dia lah yang ajar aku rasuah. Masing-masing menyusah tuan dalam neraka, doa lagi. Rabbana atihim dhi'faini minal adhabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, Tuhan kami, azablah pemimpin-pemimpin kami, ustaz-ustaz kami ni, ya tuan-tuan, dengan 2 kali azab, double. Kenapa? Diorang ni lah punca kami jadi sesat. Diorang lah yang membawa kami kepada kehinaan. Jauhkan mereka ya Allah daripada rahmat-Mu. Dia pandai tuan-tuan di doa. Ya, kawan kafir ni pandai doa dalam neraka pun nak berdoa. Dia doakan bos dia, pemimpin dia, tuan-tuan, sami dia, padri dia dapat 2 kali ganda azab. Tapi padahal masing-masing dah dalam neraka. Penyesalan yang tak berguna lah. Tuan-tuan maka ini sebab itulah tuan-tuan dalam hadis ini disebutkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dia pernah memohon, wahai Rasulullah, tolong doa, ajar aku satu doa. Aku nak beramal, aku nak baca dalam solat. Tuan-tuan, ini doa iftitah yang tidak kita amalkan, yang kita tak popular dalam masyarakat kita. Kita punya tawajjuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu doa iftitah kita hafal. Tuan-tuan kita tak baca tuan-tuan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga satu sirah, satu lafaz riwayat tentang doa iftitah. Dan di sini ada satu lagi yang Nabi riwayatkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Saya dengar dalam kaset Nada Murni dia baca zalman. Almarhum Musa Asri dulu dia baca zalman. Salah. Zulman kathira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya kita jangan menzalimi diri kita tuan-tuan. Tuan-tuan jangan menzalimi diri kita dari sudut pengajian kita, pemikiran kita mesti lurus, ditemukan dengan kawan-kawan yang baik, pengaruh yang baik, suasana yang baik, guru yang ikhlas membimbing kita. Itu maksudnya tuan-tuan. Kita menzalimi diri kita tuan-tuan, tak jumpa guru, tak jumpa-jumpa. Kan tuan-tuan ni istidraj ke Kak Mazna sebut istidraj. Istidraj tu bagi guru yang mungkin mengumpul pengaruh macam Saqa tadi. As-Saqa tuan-tuan, ya, mengumpul pengaruh, mengatakan dia paling hebat, menafikan kehebatan dan kelebihan orang lain ini tuan-tuan. Ini satu perkara yang istidraj, ya. Maka doa ni insya-Allah kita amalkan tuan-tuan, hafalkan, ya, nak baca lepas solat pun bagus, ya, amalkan lepas solat ke bila-bila waktu yang kita nak baca, kita baca ya Allah, aku menzalimi diriku ya Allah dengan zulman kathira, ya, kezaliman yang banyak dan tidak akan ada yang mengampunkan dosaku melainkan Engkau ya Allah. Maka ampunkan dosaku daripada sisimu ya Allah, keampunan di sisimu, rahmatiku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuan-tuan, ini doa yang kita nak amalkan. Walaupun di sini tuan-tuan sedikit ya disebutkan riwayat ada sebut kabira, ada sebut kathira. Ya Allah, aku banyak buat dosa besar. Ataupun ya Allah, aku banyak melakukan kezaliman. Maksudnya lebih kurang sama kata Syekh Wahbah di sini. Ya, cuma ada yang mengatakan, ada ulama kata elok kita gabungkan. Macam mana maksudnya gabungkan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Kathir dengan kabir digabungkan dua-dua. Ini kata sebagian riwayat lah tuan-tuan. Tetapi Al-Imam Ibn Kathir dalam riwayat, dalam tafsir beliau, dia kata pandangan ini perlu dinilai kembali untuk menggabungkan. Sebab sebaiknya kata beliau, afdalnya nak baca doa sekali-sekala kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, sekali-sekali kita tukar zulman kabira. Dua-dua kita selang-seli, bukan gabung. Itu lagi bagus. Tuan-tuan, itu lagi bagus berbanding kita himpunkan. Ini pandangan Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, jom kita tengok apa dia antara fiqh yang perlu menjadi panduan kita dalam kehidupan harian. Satu tuan-tuan, kata Syekhuna Syekh Wahbah, Allah menjanjikan kepada mereka yang menyakiti Nabi SAW dengan azab. Apa tuan? Menyakitkan hati Nabi dengan soalan-soalan, WhatsApp, telefon, mesej, email, setiap hari tanya bila kiamat. Tu digatip tuan-tuan. Bila kiamat, itulah dia tanya, menyakitkan Nabi SAW. Tuan-tuan. Tapi tujuan mereka apa? Kami tak percaya dengan kiamat. Kau tak payah cerita lah. Tak ada kiamat. Dunia habis. Dunia habis-habis lah. Ini tuan-tuan. Ya, mereka tidak meyakini kiamat.
maka mereka sentiasa tuan-tuan mempersoalkan, bertanya Nabi SAW, menyakitkan hati Nabi SAW, tuan-tuan. Ini pegangan orang munafik, orang kafir, tuan-tuan. Maka kita sebutkan riwayat umum mengatakan tak ada yang tahu melainkan Allah. Malaikat dengan Rasul pun tak tahu. Cuma saya datangkan pandangan yang kedua tadi, yang agak tidak popular, tuan-tuan, berdasarkan suratul Jin, bahawa illa man irtada mir Rasul, rahsia kiamat juga diketahui oleh Nabi setelah Allah mengkhabarkan kepada baginda SAW, cuma tidak dikhabarkan kepada kita. Supaya kita sentiasa bersedia dengan perkataan, tuan-tuan. Nombor 2 disebut, tuan-tuan, kiamat dekat. Tuan-tuan, yang penting kita bersedia. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan, ini sebagai supaya kita sentiasa gerun, takut, tuan-tuan. Dan keliling-keliling kita ni dah ramai, tuan-tuan, yang meninggal ni. Jadi bersedialah, tuan-tuan. Kiamat kocik kita ialah kematian yang akan kita tempuhi bersama, tuan-tuan. Tayyib. Yang ketiga, sesungguhnya Allah membalas, tuan-tuan, orang kafir ni dengan Allah akan tuan-tuan, hina dia, jauhkan dia, usir dia, tuan-tuan, matrud. Kita tuan-tuan, kita hari sentiasa kita berada di hadapan pintu Allah. Maksudnya minta ampun, minta rahmat, mohon belas kasihan, kan? Kita duduk depan pintu Allah, Allah mesti buka, tuan-tuan. Garanti pintu akan sentiasa terbuka untuk kita. Jadi jangan sampai Allah reject kita, Allah buang kita, tuan-tuan, Allah hina kita, tuan-tuan. Apa maksud kehinaan? Semayang pun tak nak, aurat pun tak nak tutup, belajar pun malas, benda yang patut kita buat kita tak nak buat, benda yang patut kita jangan buat kita buat. Ini, tuan-tuan, dah dapat ciri-ciri, tanda-tanda kita mendapat laknat Allah Ta'ala, terusir daripada kebaikan. Tu terusir daripada kebaikan tu dah tanda adalah ciri-ciri laknat tu. Orang kafir sok masuk neraka, tak ada syafaat, tak ada, tuan-tuan sebagai mughith, tak ada nasir, tak ada siapa-siapa yang boleh selamatkan. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, kita orang Islam insya-Allah ada syafaat Nabi SAW, ada rahmat Allah Ta'ala yang boleh kita bergantung insya-Allah. Tuan-tuan, kan? Jadilah kau macam daging tadi, daging salam macam sate, jadi barbecue tadi tu pun muka kau habis semua, hitam logam terbalik, sakit, seksa, tuan-tuan, tak mati pula tu. Kalau mati tak apa, tak mati-mati. Jazaan wifaqa, nak bagi balasan yang setimpal terhadap syirik yang kamu lakukan, maksiat yang kamu lakukan di dunia dulu. Tak ada harapan nak keluar, tak selamat dah. Yang compact, tuan-tuan, yang compact, orang kafir, tuan-tuan, barulah masa tu nak berangan. Baru masa tu nak beriman. Kan elok kita ikut cakap Nabi dulu. Kenapa kita lawan? Kita ikut pemimpin-pemimpin kita, tuan-tuan. Pemimpin-pemimpin, tuan-tuan, dia bawa kepada mana? Ambil poin yang kelima juga, tuan-tuan. Kenapa lah kita ikutnya presidennya, ikut YB-nya, ikut orangnya, tuan-tuan. Pemimpin-pemimpin yang bawa kepada kesesatan. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi dalam suasana politik hari ini pun kita pun susah nak cakap apa-apa, tuan-tuan. Susah kita nak komen apa-apa, kan? Parti A ke, parti B ke, parti C, tuan. Susah kita nak komen. Minta petunjuk Allah Ta'ala. Dan saya nasihatkan diri saya, janganlah kita terlampau ta'asub sangat. Susah, tuan-tuan. Kalau masuk ta'asub, tuan-tuan, lebih-lebih kan dah jadi lain lah. Jadi politik itu mesti diuruskan oleh Quran. Politik itu tidak boleh mengatasi agama. Agama itu yang menguruskan politik. Baru dia selamat. Kalau tak, nanti kita masa berkuasa, tuan-tuan, macam-macam dibuat. Masa tak berkuasa, dia memanglah macam-macam nak buat. Tapi dah berkuasa, tuan-tuan, jadi lain. Susah, kan? Kita pun kalau diuji begitu, tuan-tuan, kita pun tak tahu apa akan jadi. Tuan-tuan, jadi maknanya untuk kita yang mengikut ni, orang bawahan ni, tuan, kita rakyat jelata ni, tuan, kita nak ikut, tuan, tengok dulu betul ke salah. Kalau salah, tuan-tuan, kita tidak boleh mengikut perkara yang salah. Tuan-tuan, itu yang penting. Jadi politik, tuan-tuan, dia boleh betul boleh salah. Manusia kan, dia tak maksum, kan? Dia boleh betul boleh salah. Kalau dasarnya betul, caranya betul, itulah yang kita ikut, tuan. Tapi kalau sebaliknya, tuan-tuan, esok jangan menyesal. Elok-elok kita ni orang masjid, dah tak pergi masjid dah. Kenapa? Politik punya pasal. Elok-elok, tuan-tuan, dulu rajin pakai kopiah, pakai sorban, dah tak pakai tupi lah deh. Tuan-tuan, kenapa? Kita mesti penampilan yang berbeza sebagai orang politik, tuan-tuan. Jadi hati-hati agar kita tidak menyesal kerana kita tak ada usul periksa, tak ada kajian, tak ada pandangan, tak ada, tuan-tuan, suluhan yang benar, menyebabkan kita mengikut acuan yang salah dalam
urusan kenegaraan, politik, pentadbiran dan sebagainya tuan, ini juga satu benda yang yang bahaya kalau tak kita perhatikan dengan baik tuan-tuan Taib qala tuan-tuan, kemudian itulah perkataan orang kafir tadi, dia dah bengkak tuan dengan pemimpin dia, dengan syekh dia tadi tu, maka dia doakan azab. Tapi kau nak orang doakan azab double pun, kau memang kena azab sekarang. Terimalah azab itu. Itulah balo kerana tidak hidup dalam lingkungan, dalam suasana pimpinan, nasihat para ulama al-murabbi, tuan-tuan, ar-rabbaniyun, yang mengikut acuan tuan-tuan Allah dan Rasulnya. Jadi saya kirakan begitulah tuan, perbincangan kita hari ini. Habis awal sikit, awal 10 minit. Alhamdulillah. Mungkin saya tunggu 3 minit kalau ada soalan. Kalau ada soalan tuan, mungkin saya tunggu 2-3 minit lagi. Tak dengar. Akhir tu apa? Tentang surah Al-Hadid. Dia yang awal, yang akhir. Tu soalan ke kenyataan je? Terima kasih Haji Rahman atas kenyataan tadi atas perbincangan suratul Hadid. Okey. Ada lagi tuan-tuan kalau ada soalan? Okey, insya-Allah kita ada 2 sesi lagi ni nak selesai insya-Allah. Tuan Haji Ismail, warisan puteri, jiran sahah. InsyaAllah kita jumpa malam minggu Malam minggu kita ada satu program dengan surau. Yalah tuan-tuan, kalau kita nak sebut dari sudut ciri kepimpinan ni tuan-tuan, ialah satu, sebab itu Nabi sebut 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah. Nabi sebut yang pertama apa? Al-Imamul Adil. Sebab susah tuan-tuan, yang ramai adil imam. Imam adil tak ramai. Adil imam ni pelakon musi. Tuan-tuan Imam adil ni tuan memang sukar. Mungkin tak adalah yang boleh ganti Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tak boleh ganti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Susah kita nak jumpa Salahuddin Ayyubi tuan-tuan, tak adalah. Ini tuan-tuan memang kita tak jumpa. Tetapi sikit-sikit saki-baki 1-2 akhlak yang baik itu, dia berkhidmat dengan masyarakat tu, itu kita anggap sebagai pimpin yang adil lah. Tuan-tuan kalau dia jujur, kalau dia benar tuan-tuan untuk berkhidmat untuk kita, kita pula wajib taat lah kepada mereka yang menjadi pemimpin kita. Cuma ciri-ciri tadi begitulah. Jangan sampai pilih pemimpin yang tak semayang, kan? Jadi kita pilih pemimpin yang beriman. Nanti ada perbahasan pula, boleh ke kita ni memilih pemimpin yang kawasan kita yang non muslim. Ini pun jadi khilaf di kalangan ulama. Jadi jangan tuan-tuan bermudah-mudah dalam mengeluarkan fatwa. Perhatikan betul-betul. Kalau dia parti kita kata boleh pula. Dia parti lawan, kita kata tak boleh pula. Jadi kita kena hati-hati dalam bab ini tuan-tuan. Jadi Islam memimpin tuan-tuan. Yalah, kalau kita kata di Malaysia kita ni tokoh yang orang saya rasa tuan-tuan pun bersetuju lah antara kawan dan lawan tetap menerima. Dulu almarhum Tuan Guni Aziz. Dulu takut nak sebutkan, orang menua marah tak? Sekarang berani sebutlah. Ya tuan-tuan Ya tuan-tuan, jadi itu satu tokoh pemimpin yang orang kata tak ada terpalit sebarang kontroversi lah. Tuan-tuan Masya-Allah, tabarakallah. Jadi maknanya pelapis-pelapis yang ingin dilahirkan tuan-tuan, ciri-ciri pemimpin yang baik begitu tuan-tuan. Bukan mesti pemimpin tu kena pakai sorban, tak syarat. Dan bukan mesti dia alim. Sebab dia perlu penasihat yang alim. Dia perlu penasihat yang jujur, bukan 25%. Pemimpin yang tak reti hukum hakam ni tuan, dia mengaji UK, dia tak tahu hukum hakam, tak mengaji fiqh, maka dia perlukan mufti yang jujur. Dia perlukan penasihat, bukan penasihat politik tuan-tuan yang akan kata yes bos. Tapi kalau dah terlibat dalam dunia itu tuan-tuan, jadi susah nak kata tak boleh tuan, tak boleh Datuk, ini tak tepat, ini salah. Susah nak cakap tak boleh. Semua yes bos. Ini tuan-tuan cabaran lah untuk orang yang terlibat dengan dunia politik ni, cabarannya begitu. Cuma kita tuan-tuan berdoa supaya negara kita terus aman damai, tuan-tuan, stabil. Kita direzekikan dengan pemimpin yang adil, tuan-tuan, supaya kita ni tak sampailah kita susah, syiar agama terhalang, kita tak dapat beramal dengan baik kerana perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menjaga kebajikan, tuan-tuan, lebih-lebih lagi syiar agama kita dan juga termasuklah kebajikan bangsa Melayu kita tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa esok.
Terima kasih tuan-tuan atas keprihatinannya, atas kebersamaannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.